Assalamualaikum. Bersama saya lagi Ustaz Johairi dalam Belajar Kafa Online dalam channel Ustaz Kampung. Jom. Okey, terus kepada pelajaran kita iaitu Sirah tahun 4. Kita tengok apa yang kita akan belajar dalam Sirah tahun 4, iaitu pelajaran unit pertama iaitu jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita tengok ataupun kita rujuk dalam buku teks. Apa dia jihad? Jihad adalah kesanggupan berjuang untuk mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Jihad memerlukan keberanian dan keikhlasan, walaupun dengan mempertaruhkan harta dan nyawa serta bersedia berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kembali kepada nota kita. Konsep jihad dalam Islam. Kita ulang apa yang kita baca dalam buku teks sebentar tadi. Erti jihad. Apa dia erti jihad? Jihad berjuang untuk mempertahankan agama, diri, keluarga dan negara. Sebab jihad ataupun apakah perkara yang menyebabkan kita boleh berjihad? Pertama, untuk mempertahankan diri kita. Kedua, mempertahankan kesucian agama Islam. Seterusnya, memelihara kedaulatan negara daripada musuh. Seterusnya, menentang pencabulan perjanjian. Okey, itu dia sebab-sebab yang dibolehkan jihad dalam Islam. Okey, kita masuk dalam pelajaran seterusnya iaitu bahagian jihad. Ada berapakah bahagian jihad? Okey, sebelum itu kita rujuk kepada buku teks. Tengok buku teks muka surat 2 iaitu bahagian jihad. Jihad terbahagi kepada 2 iaitu jihad asghar, yakni jihad kecil, dan jihad akbar, yakni jihad besar. Apa dikatakan jihad asghar? Jihad asghar ialah berjuang untuk mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Apa pula dikatakan dengan jihad akbar? Jihad akbar adalah berjuang untuk melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Siapa yang berjaya melawan hawa nafsu dan godaan syaitan pasti akan berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat serta mendapat balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok semula kepada nota kita. Ulang semula bahagian jihad. Ada berapakah bahagian jihad? Bahagian jihad terbahagi kepada 2. Okey, seperti mana yang kita baca tadi. Apa dia? Jihad asghar, iaitu jihad kecil. Seterusnya jihad akbar, iaitu jihad besar. Apa dia jihad asghar tadi? Iaitu berjuang untuk mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Tengok seterusnya, apa dikatakan jihad akbar? Iaitu jihad besar, iaitu berjuang untuk melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Okey, biasanya soalan ini acap kali masuk dalam peperiksaan, terutama sekali peperiksaan UPKK. Berbagai bentuk soalan, biasanya soalan subjektif. Okey, dia akan buat kolom macam ni. Mula buat kolom bahagian jihad, kemudian dia kosongkan dua-dua ni. Apa dia kata? Apa dia isi? Ingat, ada 2 je. Kita boleh tulis mana-mana. Jihad kecil, jihad besar pun boleh. Jihad asghar, jihad akbar pun boleh. Okey. Masuk pula kepada tajuk seterusnya dalam jihad, iaitu
dalil mengenai tuntutan jihad. Okey, sebelum pada tu Ustaz nak cerita, bila disebut tentang dalil, apakah sumber sirah ataupun apa-apa pelajaran mestilah bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Okey, termasuk dalam bab jihad ini. Okey, tengok firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, surah As-Saff ayat 11 hingga 10. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Okey, dalam bab dalil ni, okey, biasanya dia akan tanya, apakah dalil yang menyuruh umat Islam melakukan jihad? Dia buat contohnya alif surah Al-Ikhlas, ba surah Al-Maun contohnya. Biasanya dia akan tanya apa dia? Nama surah tersebut. Itu sahaja biasanya dalam mengenai dalil ni. Okey, berdasarkan ayat yang kita baca tadi mengenai tuntutan jihad, sangat-sangat dituntut bagi semua umat Islam. Okey, kita tengok tuntutan jihad. Bagaimanakah tuntutan jihad di negara kita? Tengok apa dia. Pertamanya, menuntut ilmu. Okey, menuntut ilmu juga dikatakan ataupun termasuk dalam kategori berjihad. Okey, kita yang datang ke sekolah, pelajar-pelajar, awak semua itu datang menuntut ilmu. Okey, itu semua dikatakan jihad. Kita belajar menuntut ilmu itu dinamakan berjihad. Seterusnya apa dia? Apa tuntutan jihad? Membasmi kemiskinan, kemudian memertabatkan agama, seterusnya meningkatkan dan memajukan negara Islam, seterusnya mencari rezeki. Itu dia tuntutan jihad di dalam negara kita. Okey, tengok pada tajuk yang seterusnya, iaitu berani dan bersedia untuk berjihad. Okey, adakah kita berani untuk berjihad? Adakah kita bersedia untuk berjihad? Jom kita tengok. Okey, apa dia jihad? Berani mempertahankan kebenaran adalah jihad yang sangat dituntut dalam Islam. Berani menegakkan dan melaksanakan perintah Allah. Okey, seterusnya berani menentang kemungkaran. Okey, contoh jihad yang berani walaupun diseksa dan dibunuh siapa? Iaitu Bilal bin Rabah, lagi apa dia? Sumayyah dan keluarga Yasir. Untuk tajuk ini, okey, biasanya dia ditanya, siapakah Bilal bin Rabah? Ini biasa sangat katanya ni. Ni bila ditanya tentang Bilal, siapakah Bilal? Bilal adalah apa dia? Muazzin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum dia memeluk Islam, kemudian telah diseksa oleh kaum kafir Quraisy. Okey, kisah Bilal ini ketika dia mula-mula memeluk agama Islam, dia telah diseksa dengan kejam sekali. Okey, apa bentuk siksaan yang? Letak batu di atas badan dia, dijemur di tengah panas terik padang pasir. Okey, seterusnya kita tengok contoh jihad yang berani walaupun diseksa dan dibunuh. Itu dia contoh dia. Itu contoh gambar. Tu diseksa apa dia?
Dia rasa apa, dia letak batu, kemudian ada kena pukul, kena rotan, macam-macam lah. Telah diseksa oleh orang-orang kafir. Seterusnya, contoh jihad yang berani walaupun diseksa. Tengok lagi. Bentuk seksaan yang telah dilalui oleh umat Islam ketika mula-mula memeluk agama Islam. Kita masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu hikmah jihad. Apa dia hikmah jihad? Tengok. Yang pertama apa dia? Mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, mendapat ganjaran syurga. Seterusnya, berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat, dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Okey, selepas ini kita akan masuk kepada tajuk bab jihad juga, iaitu perang di zaman Rasulullah. Okay, cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video yang akan datang. Sebelum daripada itu, jika video ini bermanfaat kepada semua, sebagai tanda sokongan, mohon kepada semua tekan subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.